Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari bersama saya Ismail Adnan dan paparan utama untuk hari ini. 18 suspek insiden tembak di sempadan Malaysia, Thailand direman. Baik, seramai 18 suspek insiden tembak membabitkan anggota pasukan gerakan AMN PGA di sempadan Malaysia Thailand direman bermula hari ini bagi membantu siasatan. Perintah reman antara 4 dan 7 hari itu dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrate Kangar. Dalam kejadian itu, Korporal Baharudin Ramli, 54 tahun, maut selepas terkena 2 das tembakan pada dada dan perut. Manakala seorang lagi anggota PGA, Korporal Norihan Tari, 39 tahun, parah terkena tembakan pada kanan perutnya. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur dalam sidang medianya berkata pihaknya mengenal pasti 7 sindiket yang mendalangi kegiatan penyeludupan berkenaan. Ketua dan anggota sindiket terbabit sudah dikenal pasti dan usaha memburu mereka sedang dilakukan. Sindiket tersebut yang dipercayai terbabit menyediakan daun ketum dan sejumlah ubat batuk untuk diseludup menggunakan lorong tikus di sempadan Malaysia Thailand di Padang Besar Perlis sebagai lokasi transaksi. Sementara itu, kes jangkitan COVID-19 di Negeri Sembilan yang majoritinya melibatkan pekerja warga asing kini dalam keadaan terkawal. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, mereka yang terlibat telah dikuarantin bagi memastikan keselamatan penduduk sekitar. Pergerakan pekerja asing juga perlu dikawal supaya jangkitan rantaian dapat dihentikan. Okey, kita sedia maklum bahawa memang sejumlah besarnya yang keputusan COVID-19 yang positif di Negeri Sembilan ini adalah melibatkan pekerja-pekerja kilang ataupun warga asing ataupun pekerja-pekerja di KLIA yang juga melibatkan warga asing. Jadi khususnya di sektor perindustrian dan perkilangan. Kita merasakan bahawa mereka hari ini mereka dikawal, mereka telah kuarantin sama ada di asrama mereka ataupun di pusat-pusat kuarantin yang telah disediakan. Beliau yang ditemui di Seremban mengulas mengenai perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di kuartus dan penjara Seremban. Seramai 18 orang isi rumah di kuartus dan 1,065 orang banduan terlibat dengan pelaksanaan PKPD itu. Seterusnya, perkembangan banjir. Menurut info bencana JKM, 7 negeri masih dilanda banjir dengan jumlah tertinggi di Terengganu, diikuti Perak, Melaka, Selangor, Kedah, Kelantan dan Pahang. Setakat ini 37 pusat pemindahan banjir masih dibuka dengan jumlah keseluruhan penduduk terjejas seramai 1,316 orang. Di Terengganu, sehingga pukul 10 pagi tadi, jumlah penduduk yang terjejas dan dipindahkan mencecah 690 orang. Pengarah APM Terengganu, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Adam A. Rahman berkata, 24 pusat pemindahan sementara di 7 daerah sudah dibuka. Di Perak, jumlah PPS kekal sebanyak 4 buah setakat pukul 11 pagi tadi dengan jumlah terkini penduduk terjejas seramai 373 orang daripada 119 keluarga. Daerah Kerian mencatatkan jumlah mangsa tertinggi dengan 2 PPS masih beroperasi. Situasi banjir di Melaka terus menunjukkan penurunan selepas cuaca kekal cerah sejak pagi tadi. Setakat 12 tengah hari tadi juga, jumlah keseluruhan penduduk terjejas berkurang kepada 192 orang daripada 46 buah keluarga. 2 PPS yang masih dibuka di Jasin ialah Sekolah Kebangsaan Tehel dan SK Parit Gantung. Manakala 1 PPS dibuka di Alur Gajah iaitu Sekolah Kebangsaan Durian Tunggal. Di SK Tehel seramai 121 penduduk, 65 orang di SK Parit Gantung dan hanya 6 penduduk di SK Durian Tunggal. Di Manjung, Perak, seorang warga emas yang sedang menunggang motosikal maut selepas dihempak pokok kelapa sawit yang tumbang. Dalam kejadian kira-kira pukul 7.25 pagi tadi di Kampung Bakar Bata, mangsa yang berusia 69 tahun meninggal dunia di tempat kejadian.
Menurut Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Nur Omar Sapi berkata mayat mangsa dihantar ke Hospital Sri Manjung untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Majlis Agama Islam Negeri Johor bersama Wakaf An-Nur Corporation Berhad akan bekerjasama melatih 25 usahawan asnaf dan 25 penerima dana niaga wakaf bermula Januari tahun hadapan. Ia sebahagian daripada program perintis bagi meningkatkan taraf ekonomi golongan tersebut. Exco Hal Ehwal Agama Islam Negeri Tosrin Jarvanti berkata, kerjasama itu termasuk memberi latihan kemahiran, antaranya kemahiran menggunting rambut. Seramai 20 individu akan dipilih untuk peringkat pertama program tersebut. Ini eksesif pertama kali antara MAIS dengan Wakaf An-Nur. InsyaAllah kita akan bekerjasama dengan. Ini kira program kita yang pertama lah. Tapi kita akan melihat daripada mereka yang dalam golongan asnaf lah, atau golongan fakir. Belia-belia yang mungkin keluarga yang termiskin. Kita ambil salah seorang anak dia untuk kita latih sebagai penggunting rambut. Di bawah program ini, peserta juga akan dibantu mendapatkan premis perniagaan. Beliau melancarkan promosi zakat penghujung tahun 2020 di Johor Bahru. 50 lagi asnaf akan dilatih dalam bidang pemasaran dalam talian. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang Bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Bersua kembali. Terdapat 31,661 unit rumah siap dibina tidak terjual bernilai 20.03 bilion ringgit pada separuh tahun pertama 2020. Dan usaha promosi pokok merbau sebagai pokok kebangsaan giat dilaksanakan. Itu antara tumpuan sidang Dewan Rakyat hari ini. Kita terus saja langsung dari Parlimen bersama Mohan Jinasami. Silakan Mohan. Baik, terima kasih Eva. Laporan pasaran hartanah separuh tahun pertama 2020, H1 2020 oleh Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIK) mendedahkan terdapat 31,661 unit rumah siap dibina tidak terjual bernilai 20.03 bilion ringgit. Ia meningkat sebanyak 3.3% dalam bilangan dan 6.4% dalam nilai berbanding separuh tahun kedua 2019, H2 2019, iaitu 30,664 unit bernilai 18.82 bilion ringgit. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamarudin berkata, kementerian sedang melaksanakan beberapa inisiatif baru termasuk melaksanakan kawal selia golongan pemaju bagi membendung isu lambakan rumah termasuklah rumah baharu. KPKT sedang dalam merancang, insya-Allah dalam 2021 kita akan dapat membina satu sistem data raya, iaitu big data system yang mana akan membantu untuk memberikan angka-angka projection dan boleh memandu developer untuk merancangkan dia business model dan juga perancangan mereka dari segi pemilihan tempat dan sebagainya. Jadi Selain itu, kementerian juga akan membangunkan Housing Integrated Management System atau HIMS menggantikan sistem sedia ada bagi merekod maklumat perumahan. Ia antaranya berkaitan pemajuan perumahan yang ditetapkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan Kawalan dan Perlesenan 1966 Akta 118, iaitu pengeluaran lesen, kawalan dan pemantauan projek, penguatkuasaan serta pemilikan perumahan di bawah projek perumahan swasta. Sistem tersebut jangka siap pada pertengahan tahun 2021. Zuraidah menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Machang Dato' Ahmad Jazlan Yaakob.
Baik, seramai 435,994 pelajar sepatutnya mendaftar di Universiti Awam pada Oktober 2020. Daripada jumlah itu, seramai 111,009 pelajar iaitu 25.5% merupakan mahasiswa baharu, manakala baki adalah pelajar yang akan menyambung pengajian bagi semester berikutnya bagi sesi akademik 2020-2021. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad berkata, sehingga 24 November lalu sejumlah 44,188 pelajar Universiti Awam masih berada di kampus bagi meneruskan pembelajaran. Setakat ini tidak ada kursus yang tertangguh kerana Universiti Awam telah membuat penjadualan semula kalender akademi masing-masing. Dan KPT juga memberi kelonggaran kepada 5 kategori pelajar berkeperluan sekiranya ada masalah dari segi tidak ada akses kepada internet dan segalanya untuk pulang ke kampus secara berperingkat. Ini bertujuan bagi memenuhi keperluan PDP untuk bidang pengajian yang berdepan kesukaran. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kangar Nur Amit Ahmad. Kategori berkenaan termasuklah pelajar pasca siswa MUD Pendidikan Awam dan IPTS yang sedang menjalani pengajian serta pelajar semester atau tahun akhir bagi pengajian di peringkat CJ Diploma dan ijazah sarjana muda pelajar kemasukan baharu iaitu sesi 2020-2021. Dalam pada itu, Universiti Awam diminta menyediakan perancangan jadual akademik rapi dasarkan SOP Majlis Keselamatan Negara sekiranya berlaku situasi jadual makmal penuh. Semua itu, Universiti Awam dibenar untuk menawarkan semester pendek bagi pelajar untuk memenuhi keperluan kursus tersebut. Baik, sidang hari ini turut diberitahu Kementerian Tenaga dan Sumber Asli giat mempromosikan pokok merbau dan pokok-pokok warisan di dalam kempen penanaman 100 juta pokok yang akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia yang ke-12. Jelas Timbalan Menterinya Ali Biju, pihaknya telah melaksanakan pelbagai usaha dalam mempromosikan pokok merbau sebagai pokok kebangsaan. Antara usaha-usaha yang telah diambil oleh Kementerian untuk mempromosikan pokok merbau sebagai pokok kebangsaan adalah seperti berikut. Pertama, menanam pokok merbau dalam program-program penanaman pokok di lokasi strategik seperti di kampus FRIM pada 18, 25 dan 26 Oktober 2020 dan 24 Julai 2020 di kawasan Parlimen pada 3 Disember 2019. Mempromosikan pokok merbau melalui temu ramah dengan media dan dari Ogos 2019 hingga Januari 2020 telah menghasilkan 12 karatan akhbar dalam media massa sebagai pelbagai bahasa dan 3 menghasilkan video pokok merbau pada 9 Disember 2019 untuk perkongsian umum. Pada masa sama, Ali Biju memaklumkan Kementerian dan Jabatan Perhutanan Negeri telah menyedia melaksana dan memantau pelaksanaan catuan tebangan tahunan CTT mengikut negeri bagi setiap tempoh rancangan Malaysia dalam kawasan hutan pengeluaran dalam hutan simpanan kekal HSK bertujuan mengawal aktiviti pembalakan. Berdasarkan rekod jumlah CTT berkurangan bagi setiap rancangan Malaysia dan sehingga kini tiada negeri yang menjalankan aktiviti pembalakan melebihi kota yang telah ditetapkan. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kuala Langat Datuk Dr. Xavier Jayakumar. Baik, seperti biasa dalam minggu ini, persidangan bermula pada jam 10 pagi sehingga jam 2 petang. Tetapi pada hari ini, ia telah ditambah lagi 1 jam. Maka persidangan Dewan Rakyat hari ini akan diteruskan sehingga jam 3 petang sebelum ditangguhkan pada keesokan hari. Dan untuk makluman anda juga, kini merupakan susunan giliran bagi menteri-menteri bagi membuat sesi penggulungan perbelanjaan 2020. Sekian sahaja laporan saya, kembali bersama Ismail Adnan di studio. Silakan. Terima kasih Mohan. Kita akan berehat seketika, kembali ini nanti dalam Berita Tengah Hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahu tak, saya baru saja selesai membuat pesanan makanan menerusi aplikasi dalam talian. Ia sangat mudah dan menjimatkan masa. Saya sudah digital.
Anda bila pula? Mari sama-sama kita sertai kempen #SayaDigital memacu masyarakat digital. Kempen #SayaDigital anjuran MDEC yakni Malaysia Digital Economic Corporation adalah tepat pada masanya. Ayuh, rebutlah peluang ini untuk mendigitalkan perniagaan dan belajar kemahiran baharu secara digital. Baik, dalam perkembangan ekonomi, PKS perlu beralih ke arah pendigitalan dan dilengkapi kesaling hubungan yang mampan sekiranya mahu terus bersaing dalam pasaran domestik dan antarabangsa. Justru Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menggesa para usahawan mengadaptasi pendigitalan demi kelangsungan operasi perniagaan mereka. The Ministry has been active leading core initiative through our agencies to advocate digitalization amongst SMEs, entrepreneurs, cooperatives, and even graduate and youth. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi mengalu-alukan penglibatan syarikat korporat dalam membantu kerajaan menyediakan program galakan pendigitalan untuk PKS. Maxis telah melancarkan Indeks Kesediaan Digital DRI, sebuah alat penilaian kendiri interaktif yang pertama seumpamanya secara dalam talian bagi membantu usahawan menilai tahap kesediaan digital mereka. MedEC menerusi agensinya, Institut Keusahawan Negara InScan akan menjalin kerjasama dengan Maxis untuk menjadikan DRI sebahagian dari modul dan latihan di institut tersebut. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata demikian sekaligus menyempurnakan majlis pelancaran DRI secara maya. Malaysia perlu fokus dalam aspek kebajikan warga tua menerusi penambahbaikan dasar sedia ada. Dasar tersebut meliputi langkah mewujudkan peluang pekerjaan inklusif, melindungi keselamatan pendapatan dan sistem penjagaan khusus untuk golongan berkenaan. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Muhammad, langkah itu penting bagi menghadapi status negara tua. In parallel, policies are needed that foster workers' productive employment, such as enhanced opportunities for training and lifelong learning. Such policies will allow Malaysians to work longer, be healthier for longer, with less physically demanding occupations and with more digitally enabled workplaces. Dasar baharu seharusnya membolehkan rakyat Malaysia bekerja lebih lama untuk memberikan bekalan dan pelindungan keuangan mencukupi pada hari tua. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena laporan Bank Dunia A Silver Lining Productive and Inclusive Aging for Malaysia secara dalam talian. Perniagaan konsep niaga perusahaan kecil dan sederhana PKS kepada pendigitalan menunjukkan prestasi memuaskan untuk tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif SME Corporation Rizal Naini menyatakan jumlah PKS berniaga secara dalam talian mencatat peningkatan sebanyak 3% atau 370,000 PKS dari Mac hingga Oktober tahun ini. Kehadiran PKS dalam platform e-dagang amat penting agar mereka terus kekal berdaya saing, terutamanya dalam tempoh pandemik COVID-19. A game changer untuk PKS di luar sana untuk menukar ataupun strategi kembalikan strategize the business so that they can actually be sustainable, and of course dalam masa yang sama mereka perlu melihat bagaimana untuk meningkatkan lagi produktiviti dan jangkauan pasaran. Beliau yang ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri turut menyatakan melalui Dasar Keusahawanan Negara 2030, sasaran sumbangan PKS dalam ekonomi negara sebanyak 50% pada 2030. Oleh itu, pihaknya melaksanakan pelbagai inisiatif dan program sekaligus membantu usahawan terus kompetitif dan berdaya maju.
Sebanyak 20 juta ringgit diperuntukkan Kerajaan Negeri Terengganu bagi memacu sektor industri asas tani, penternakan dan perikanan. Langkah itu bagi merealisasikan agenda yang dijenamakan sebagai Tahun Pertanian Terengganu 2021. Peruntukan itu juga selaras hasrat Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin dalam titahnya sewaktu pembukaan penggal ketiga Dewan Undangan Negeri DUN ke-14 Mac lalu untuk memperkasa sektor pertanian negeri. Pelaksanaan ini juga sejajar dengan Pelan Strategik Pertanian Terengganu 2019-2023 dalam usaha untuk merencanakan negeri itu sebagai pengeluar makanan utama negara. Melibatkan pemain-pemain dalam industri sehinggalah kepada rakyat yang berada di lapangan pun kita turut jemput mereka untuk sama berbincang dan berkolaborasi. Kalau boleh saya istilahkan perancangan ini ialah perancangan daripada kita untuk kita. Kita yang merancang dan kita yang melaksanakan dan kita yang akan menikmati sama ada kejayaan ataupun ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita perbaiki. Dia bukan satu perancangan daripada konsultan, kita bayar dengan sejumlah wang, mereka buat untuk kita. Tidak. Perancangan dari kita untuk kita. Beliau ditemui RTM sejurus tamat persidangan Dewan Undangan Negeri Terengganu. Sedikit perkembangan luar negara. Presiden yang dipilih Amerika Syarikat Joe Biden menegaskan dia tidak mahu melihat kawalan ketat sempadan antara Ireland dan United Kingdom. Menurut Biden, sempadan berkenaan perlu dibuka dan kedua-dua negara harus berdamai. Bagi memastikan pelaksanaannya, beliau akan mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Britain Boris Johnson dan pemimpin Kesatuan Eropah. Langkah itu juga bagi mengekalkan keamanan di Ireland Utara. Sebelum ini, Britain menyuarakan kesediaan mengadakan perjanjian dagang dengan EU, namun isu melibatkan sempadan negara berkenaan dengan Ireland Utara mungkin menyukarkan usaha berkenaan. White House membenarkan Biden menerima penerangan harian berkaitan risikan sulit berhubung perkara tersebut bagi membolehkan beliau memperbaiki keadaan berkenaan. Singapura memaklumkan telah menutup kluster coronavirus terakhir sebuah asrama pekerja asing pada Selasa. Menurut Kementerian Kesihatan Republik itu, salah satu faktor utama kluster berkenaan ditutup ialah disebabkan tiada lagi kes dikaitkan dengan kluster di Kasia atau penjuru sejak 2 tempoh inkubasi selama 28 hari. Singapura melaporkan kluster pertamanya pada 4 Februari lalu melibatkan kedai ubat Cina. Pada Selasa, MOH mengklasifikasikan 1,410 kes dilaporkan sebagai kes import. Sementara kes komuniti sebanyak 2,271 dan 54,502 melibatkan penghuni asrama. Setakat ini, hanya 28 orang meninggal dunia akibat komplikasi COVID-19 di Republik itu dengan 2 kematian pertama dilaporkan pada 21 Mac lalu. Pada tengah hari Selasa, Singapura melaporkan 18 kes positif baru dan dalam pada masa sama, tiada kes baru jangkitan COVID-19 tempatan dilaporkan sejak 11 November. Jumlah kemasukan pesakit warga tempatan di California yang dimasukkan ke hospital akibat positif COVID-19 melonjak naik sebanyak 81.3% dalam tempoh 2 minggu. Perkara tersebut didedahkan Setiausaha Kesihatan dan Khidmat Masyarakat California, Mark Ghaly. Dan antara lain, menurut beliau, keadaan tersebut telah mencetuskan kebimbangan sekaligus memerlukan petugas kesihatan bekerja dengan lebih keras. Tambahnya, jumlah pesakit yang berada di unit rawatan rapi ICU juga meningkat kepada 57%. Beliau turut menjangkakan jumlah tersebut akan terus meningkat, begitu juga dengan angka kematian. Bagi memastikan jumlah berkenaan dapat dikurangkan, beliau menasihatkan agar orang ramai terus kekal di rumah selain tidak berkunjung ke tempat berisiko tinggi. Media tempatan Sepanyol melaporkan sekurang-kurangnya 3 orang maut dalam kejadian bot karam di Orzola di Pulau Canary, Sepanyol pada lewat malam semalam. Difahamkan bot berkenaan yang membawa 35 pendatang dari Afrika Utara pecah akibat dibadai ombak kuat sebelum ditemui karam. Dan pihak keselamatan tempatan memaklumkan 27 orang berjaya diselamatkan.
Menurut saksi kejadian, bot tersebut membawa wanita dan kanak-kanak dalam perjalanan mereka. Dianggarkan 17,000 pendatang asing telah menjejakkan kaki ke Pulau Canary pada tahun ini dan kebanyakan mereka dari negara-negara Afrika Utara. Dalam perkembangan sukan, Manchester United terus kekal di tangga teratas kumpulan H selepas dua jaringan Bruno Fernandes membantu pasukannya menang 4-1 ke atas Istanbul Basaksehir di Old Trafford awal pagi tadi. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Ole Gunnar berjaya menebus kekalahan 1-2 kepada klub Turki berkenaan pada pertemuan sebelum ini di Turki. Perancang Portugal Fernandes membuka jaringan buat United pada minit ke-7 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-19. Marcus Rashford terus meletakkan The Red Devils selesa di depan menerusi penalti pada minit ke-35. Namun Basaksehir berjaya merapatkan jurang pada babak kedua hasil sepakan percuma Dennis Turut. Meskipun Basaksehir cuba mengasak untuk menambah lagi jaringan, namun ledakan Daniel James menerusi satu serangan balas yang pantas menghadiahkan 3 mata berharga buat United dalam kempen Eropah. Kejayaan itu menyaksikan United mengumpul 9 mata daripada 4 perlawanan, 3 mata mengatasi pasukan tangga kedua Paris Saint-Germain. Mereka hanya perlu menang 1 daripada 2 baki perlawanan untuk menjamin slot ke pusingan kalah mati. Sementara itu, juara Liga Perancis Paris Saint-Germain PSG bernasib baik apabila jaringan bintang Brazil Neymar berjaya membantu pasukannya menang tipis 1-0 ke atas RB Leipzig awal pagi tadi. Kemenangan itu sekaligus mencerahkan semula peluang mereka dalam kempen Eropah ini. Naib juara musim lalu itu tewas 2 perlawanan awal peringkat kumpulan dan bakal tersingkir awal sekiranya tewas sekali lagi di tangan klub Jerman tersebut di Parc des Princes. Namun jaringan penalti Neymar pada minit ke-11 berjaya memberi kelegaan kepada PSG yang ketika ini dilanda krisis kecederaan dan penggantungan pemain. PSG dan Leipzig kini terikat 6 mata dengan baki 2 lagi perlawanan selain 3 mata di belakang pendahulu Manchester United. Klub gergasi Spanyol Barcelona pula berjaya menjamin slot ke peringkat 16 pasukan terbaik selepas membelasah Dynamo Kiev 4-0 awal pagi tadi. Meskipun turun tanpa bintang Argentina, Lionel Messi Barca masih mampu mencatat kemenangan bergaya menerusi 2 jaringan Martin Braithwaite dan 1 gol menerusi Sergio Dest serta Antoine Griezmann. Kejayaan itu menyaksikan klub Catalan berkenaan mendahului kumpulan G dengan rekod bersih 4 kemenangan sekaligus menyertai pasukan tangga kedua Juventus ke peringkat kalah mati. Pencapaian itu juga pastinya melegakan jurulatih Ronald Koeman selepas menyaksikan anak-anak buahnya bergelut dengan prestasi dalam kempen La Liga apabila hanya menduduki tangga ke-12. Baik saudara, berita tengah hari edisi Rabu 25 November berakhir di sini. Amalkan mengimbas mai sejahtera di mana jua anda berada. Saya Ismail Adnan. Jangan lupa ikuti perkembangan semasa berita dalam Semasa 3 dan Berita Wilayah pada petang ini. Teruskan kesian anda bersama saluran berita RTM dan saluran TV1. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.